Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati binti Mat Zaman, nombor matrik 266162, Pusat Sintuk UUM kumpulan A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk tugasan saya iaitu migrasi dan impaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi di Malaysia. Negara Malaysia adalah sebuah negara yang maju, semakin maju, berkembang dan mempunyai beberapa keunikan dalam negara Malaysia. Negara Malaysia yang dalam kehidupan yang penuh keamanan dan keharmonian yang terdiri daripada pelbagai penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya telah menarik perhatian masyarakat dunia, terutamanya pelancong dan juga migran untuk datang berhijrah ke negara Malaysia. Selain itu, industri pelancongan juga berkembang maju dengan sektor cuaca yang baik, yang ada 4 musim yang menjadi pilihan kepada pelancong luar. Selain itu juga sektor ekonomi iaitu dari segi pembinaan, perlandangan, pertanian dan perkhidmatan juga berkembang di negara Malaysia yang boleh menjadi tarikan kepada migrasi, terutamanya migrasi antarabangsa ataupun dalaman. Seterusnya saya akan memberi sedikit definisi mengenai migrasi iaitu aktiviti manusia yang berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi antara yang saya fokuskan dalam tugasan saya ini adalah migrasi antarabangsa iaitu penghijrahan yang dilakukan oleh warga negara luar untuk berhijrah masuk bekerja di negara lain sama ada dengan sah ataupun menjadi pendatang asing tanpa izin. Jadi negara Malaysia ini dengan keunikan yang tadi telah menarik minat ramai warga negara luar untuk bekerja di dalam negara sama ada secara sah ataupun tidak. So, untuk migrasi dalaman pula adalah penghijrahan tempat berlaku dalam wilayah yang sama negeri atau merentasi sepadan negeri. Contohnya di Malaysia ini, pembangunan yang semakin pesat membangun adalah di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi menjadi pilihan untuk anak-anak muda daripada negeri-negeri lain untuk berhijrah ke negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur bagi mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan. Itu yang disebutkan sebagai migrasi. Seterusnya kita nak tengok apakah faktor-faktor berlakunya migrasi, terutamanya kepada migrasi antarabangsa dan juga migrasi dalaman, iaitu migran ini akan berhijrah untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik. Ini maknanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ini juga untuk penghijrahan ini juga salah satu faktor untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang mana setengahnya daripada keluarga miskin telah berhijrah. Contohnya di warga negara Indonesia berhijrah ke negara Malaysia. Ya. Konflik dalam negara migran ini juga boleh berlaku yang mana ada keganasan etnik, ya, yang penindasan yang menyebabkan migran mengambil keputusan untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman, macam di negara Malaysia lah, ya, dengan pelbagai keunikan budayanya yang ada kat sini telah menarik perhatian yang mana menjadi lebih kurang sama kehidupan di negara mereka. Selain itu juga faktor migrasi ini juga disebabkan kemiskinan dan pengangguran. Maknanya di negara yang kurang maju ni, yang ramai kepadatan penduduk pun boleh menjadi faktor berlakunya migrasi yang mana di negara-negara berkenaan tiada pekerjaan untuk mereka berolehi pendapatan yang lebih baiklah. Selain daripada itu juga berlaku juga kes-kes yang mana pekerja-pekerja atau migran yang dari segi kumpulan profesional yang berkemahiran tinggi juga berhijrah disebabkan konflik politik dan juga kemerosotan dalam negara migran. Ini antara faktor-faktor yang saya dapat daripada tugasan yang diberikan. Seterusnya kita akan tengok dari segi impak migrasi kepada masalah sosial, iaitu memperkukuhkan kesepadan sosial masyarakat. Mana kita tahu masyarakat di Malaysia ini berbagai budaya yang terdiri daripada agama Islam, Muslim, Cina, India, Kristian dan berbagai-nya. Jadi masyarakat ni dia punya pantang larang dan kepercayaan yang berkait rapat dengan tradisi dan pergagalan agama masing-masing. Jadi ini juga
jadi kadang-kadang budaya yang dibawa oleh migran ini juga boleh bertentangan dengan kehidupan di dalam masyarakat di Malaysia ini. Dan selain itu juga budaya yang diamalkan memiliki nilai dan norma yang tersendiri yang berbeza antara masyarakat. Ya. Kadang-kadang pendedahan ini juga berlaku yang mana penghijrahan migran ini membawa impak juga kesedaran sosial. Kadang-kadang budaya kehidupan mereka yang bebas yang boleh sewa rumah lelaki perempuan, ini yang menjadikan masyarakat setempat ni menjadi satu isu kepada masyarakat setempat yang mana tindakan mereka ini boleh mempengaruhi anak-anak tempatan untuk bersikap demikian juga. Selain itu, kadang-kadang kes-kes isu yang timbul ni ada sedikit salah faham, minum arak sampai memabukkan dan juga menimbulkan pertelingkahan antara mereka sendiri. Ini menyebabkan jadi pergaduhan, pukul, kadang-kadang sampai kes ada juga yang boleh bawa kepada kematian. Jadi ini yang kita impak yang cukup menjadi kesan kepada masyarakat di Malaysia. Selain itu juga imigrasi ini juga boleh menyebabkan impaknya kepada kesihatan masyarakat. Kadang-kadang kita lihat migrasi ini yang mempunyai kehidupan yang sederhana ataupun miskin di negara mereka kurang perhatian dalam skop kesihatan diri mereka sendiri. Kadang-kadang membawa penyakit-penyakit seperti malaria, batuk kering, denggi dan juga H1N1 ke Malaysia. Selalunya kes yang kita lihat untuk migrasi ni yang berlaku adalah penyakit kulit. Macam kita tengoklah tentang pandemik yang baru ni muncul daripada pelancong Cina yang masuk ke negara Malaysia yang telah membawa coronavirus COVID-19 itu yang menjadi Malaysia pada awal tahun 2020 itu. Pada Mac diisytiharkan sebagai terpaksa melakukan perintah kawalan pergerakan. Itu kesannya jugalah daripada salah satu migrasi yang semuanya daripada segi pelancongan lah. Selain daripada membawa penyakit yang kita nampak ni juga ada juga isu yang lain tu yang kita sebut kesejahteraan psikologi. Ini berkaitan dengan mental lah. Migrasi ni juga yang mana berhijrah ini mempunyai masalah kesejahteraan psikologi, antaranya kemurungan, stres sebab jauh daripada keluarga, kecewaan dalam mendapat pekerjaan yang baik ataupun tekanan di tempat kerja, tekanan perasaan, kerjaya dan juga pengaruh rakan di tempat penghijrahan itu. Ini yang kita bimbang, kadang-kadang kita lihat bukannya kepada dalam kalangan migran itu sendiri yang berlaku tekanan, tetapi kepada masyarakat setempat. Yang mana kadang-kadang tempias tu boleh dirasa yang kadang-kadang ada timbul isu dalam masyarakat setempat ni yang menyebabkan keluarga berpecah belah, anak dara lari ikut warga negara luar, berlari dalam negara kan, tapi sebab keromantikan, ketampanan dan juga sekarang ni dengan media sosial yang berkembang dengan segi scammer, love scam, juga menyebabkan ada isu yang sampai anak dara ataupun anak dara Melayu kita ni lari meninggalkan keluarga ataupun yang dah kahwin pun boleh juga berpisah dengan suami dan anak-anak yang kecil. Inilah impak yang kita nampak kepada masalah sosial di dalam Malaysia yang sering berlaku di kalangan masyarakat setempat kita dengan kehadiran migrasi yang mungkin benda ni kita nampak cukup sensitif dalam kalangan di negara Malaysia ini. Seterusnya kita akan tengok impak migrasi ni kepada aspek ekonomi. Walaupun ada yang tak baik, ada yang baik jugalah kan. So kat sini saya ada 3 item yang menjadi impak migrasi kepada ekonomi, iaitu kehadiran mereka juga mempercepatkan pembangunan ekonomi negara. Kita tahu negara Malaysia ini sekarang sedang membangun berbagai projek pembangunan terancang dan semua sektor ekonomi negara. So migrasi yang hadir ini, mereka sentiasa bersedia untuk melakukan pekerjaan yang berat, berbahaya, yang kotor, terutama di tapak pembangunan, pembinaan jalan raya, perdagangan, pertanian, peternakan dan perkhidmatan
pembersihan sampah yang bukan menjadi pilihan pekerja tempatan. Jadi kita faham sekarang ni dekat Malaysia ni dah menjadi tumpuan untuk anak-anak muda belajar ke peringkat yang tertinggi untuk mendapatkan kerjaya yang baik. So peluang-peluang untuk belajar ke peringkat tertinggi juga dengan bantuan sumbangan PTPN oleh kerajaan telah menggalakkan ramai. Jadi tiada kurangnya perhatian anak muda untuk bekerja di sektor-sektor yang berat atau berbahaya ini di dalam pembangunan ekonomi negara. So kita terpaksa ada setengah jugalah yang majikan yang terpaksa mengambil pekerja luar migrasi ini kerana upah mereka juga murah dan juga mereka tidak memilih pekerjaan. Itu yang menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi negara. Walau bagaimanapun dengan kehadiran mereka juga ni akan menyebabkan ekonomi negara kita pun boleh jatuh dengan berlakunya pengaliran keluar mata wang negara. Jadi sebabnya wang tu tak dibelanja dalam negara tetapi telah dihantar ke negara. Maknanya migrasi yang datang ke negara Malaysia ini mereka bekerja dan sebahagian daripada wang yang mereka dapat itu telah dikirim kepada keluarga mereka di negara asal. So kita boleh tengok melalui dengan Pos Malaysia yang telah bekerjasama dengan Indonesia tu boleh dikatakan 1 tahun tu dah berbilion upah yang dihantar oleh warga negara Indonesia ke negara asal mereka. Jadi ini yang kita tunjukkan jadi mata wang kita tu sentiasa keluar dan bukannya dibelanja dalam negara kita untuk ekonomi kita. Seterusnya yang terakhir, ketidakkeseimbangan pembangunan antara negeri. Yang ini berlaku utamanya dalam kepada migrasi dalaman, yang mana anak-anak muda ni di luar bandar bergerak dan berhijrah ke bandar. Itu yang kita tengok benda ni, perkara tu berlaku. So perkembangan yang ekonomi rancak di bandar juga telah menarik perhatian, terutamanya pembinaan kilang, pertumbuhan kilang yang banyak di kawasan bandar dan juga permintaan tenaga kerja dengan kelayakan akademik yang rendah ni menarik minat anak muda luar bandar untuk berhijrah ke bandar. Jadi dia menjadi tumpuan di bandar itu kepada pekerja-pekerja yang mahir dan profesional juga. Jadi bila bergeraknya anak-anak muda ni ke bandar, yang di luar bandar ini tidak ada keseimbangan dari segi pergerakan ekonomi atau pembangunan antara negeri itu. Ini yang menyebabkan di luar bandar itu pengangguran ni tak adalah sebab dah masih anak-anak muda bergerak ke bandar, tapi dia akan timbukan kepadatan di penduduk di bandar dan juga ke pembangunan yang rancak tu masih di bandar. Ini yang impaknya daripada migrasi. Ini migrasi dalam mana itu dia punya impaknya kepada ekonomi negara Malaysia. Seterusnya saya juga mensyukurkan cadangan. Walaupun kita banyak tengok rancangan pembangunan industri yang dirangka, yang dirancang. So cadangan yang pertama adalah merancangkan pembangunan industri yang lebih banyak di luar bandar atau desa. Ini mana kita bagi peluang kepada pelabur-pelabur dari luar untuk membangunkan ekonomi di luar bandar ataupun desa. Yang mana kita tengok banyak tanah-tanah yang ada di desa ni boleh dibangunkan dan juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di luar bandar. Selain itu juga menarik minat golongan belia dalam sektor perdagangan atau pertanian. Sekarang kita tengok sektor ini bukannya menjadi pilihan kepada anak-anak muda kita di luar bandar ataupun di bandar yang mana berkemahiran tinggi itu kan untuk membangun. Jadi saya cadangkan untuk menekankan dari segi pendidikan ataupun pendedahan kepada anak-anak muda tentang manfaat dari segi kejayaan dalam sektor perdagangan dan juga pertanian, yang mana boleh menjana inovasi ataupun minda baru kepada anak-anak muda ni untuk membuat satu inovasi baru, perubahan, transformasi dalam bidang perdagangan ataupun pertanian. Jadi bila pendedahan ini dibuka kepada mereka dengan juga menjadikan contoh kejayaan usahawan ataupun perdagangan peternakan yang ada di
negara Malaysia ini untuk menjadi satu idola ataupun duta kepada anak muda. Golongan beliau ini untuk terus berkecimpung dalam sektor perdagangan ataupun pertanian. Jadi pendidikan ataupun pendedahan itu daripada awal, mungkin juga daripada sekolah menengah, peringkat IPT itu untuk menarik perhatian mereka dalam dua sektor bidang ini. Itu cadangan yang saya buat. Untuk kesimpulan keseluruhannya, program ini kita nampak keseimbangan kerajaan juga perlu backup untuk mengambil inisiatif yang baik untuk melanjutkan pembangunan di negara Malaysia ini. Selain itu juga mengutamakan meningkatkan skop pekerjaan itu kepada anak-anak belia, terutamanya kepada pekerja tempatan di dalam negara Malaysia sendiri untuk mencari sumber pendapatan yang baik dengan menambahkan ekonomi keluarga. Itu saja yang saya bentang